dimulakan dengan keberkahan doa-doa daripada kedua ibu bapa kita dan guru-guru kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambungan muka surat kitab Minhajul Abidin, insya-Allah muka surat 171, perenggan berapa bang? Ke-8. Ke-9. 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darin, amin ya rabbal alamin. Baik, kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan ke-9, yakni yang ke-9 daripada beberapa kebinasaan. Yang ke-9 daripada beberapa kebinasaan berlebih-lebihan dengan rezeki ataupun nikmat yang halal di atas dunia. Kita sedang membicarakan tentang perkara yang menghalang hamba daripada melakukan ibadah. Kita sedang membincangkan ataupun menerangkan tentang sesuatu perkara yang menghalang hamba untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang pertama dinamakan dunia. Jadi bagaimanakah cara untuk kita melepaskan diri ataupun menyelamatkan diri kita daripada penghalang ibadat yang pertama ini yang dinamakan dunia? Kerana tak dapat tidak, yakni mesti kita berusaha untuk menyelamatkan diri daripada penghalang yang pertama ini. Sekiranya kita tidak dapat menyelamatkan diri daripada penghalang yang pertama ini, kita tidak akan dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita tak boleh nak beribadat kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah kalau kita tak sanggup menyelamatkan diri kita daripada halangan yang pertama, iaitu dunia. Yang dimaksudkan dengan dunia itu perkara yang tidak bersangkut paut dengan ibadah, perkara yang tidak mendatangkan kebaikan, kebajikan selepas daripada mati. Itu yang dimaksudkan dengan dunia. Banyak masa kita habis dengan sebab nak mencari keduniaan, kemewahan, kemegahan, keselesaan. Masa kita, umur kita banyak kita korbankan untuk nak mendapatkan kesenangan, kemewahan, mengikutkan kehendak hawa nafsu kita mencari keduniaan sebanyak-banyaknya, yang mana akhirnya sebanyak apa pun dunia yang kita miliki tadi, kita akan lepaskan bila-bila masa apabila sampainya kematian kita. Maka katanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kenapa kita nak bersungguh-sungguh menghabiskan masa kita sehingga tidak ada masa untuk Allah, untuk ibadat, untuk bekalan mati, kerana kita bersibuk mencari sesuatu yang kita pasti dan yakin akan tinggalkan. Alangkah tidak bijaknya kita hamba yang menghabiskan umur, usia dan waktu kita berkorban mencari sesuatu yang tidak berkekalan, yang kita sendiri yakin kita akan lepaskan, kita akan tinggalkan. Sama ada rela atau tak rela, kita akan tinggalkan yang namanya dunia. Maka mahu tak mahu, tak dapat tidak, mesti kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita daripada penghalang ibadat yang pertama ini yang dinamakan dunia. Yang pertama, bagaimana cara untuk kita menyelamatkan diri daripada dunia ini, iaitu dengan berzuhud. Dengan benci, membencinya, yakni membenci perkara-perkara yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Apa sahaja yang tidak ada hubung kait dengan ibadat, benci. Maknanya tidak ada keinginan untuk mendapatkannya, tidak ada keinginan untuk mencarinya, kerana perkara itu tidak ada hubung kait dengan ibadah, bahkan semata-mata nak berseronok dalam keadaan berlebih-lebih sahaja. Jadi jangan habiskan masa kita. Contohnya, kita nak makan satu pinggan sahaja, tak perlu kita nak bersibuk menanak sampai seperiuk besar.
buang masa maksudnya. Kerana yang kita nak makan sepinggan je. Jadi tak perlu nak habiskan masa kita nak membuat persiapan macam kenduri. Faham tak tu? Jadi rugi masa kita. Rugi masa kita. Yang kita nak pakai untuk ibadat sebanyak mana. Cukup sekadar itu. Jangan berlebih-lebih waktu sampai kita mengusahakan sesuatu yang tak ada hubung kait dengan ibadat langsung. Akhirnya kita tak ada masa untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan atas diri. Jadi ubatnya dengan berzuhud, benci. Kena tanam daripada sekarang, kena tanam dalam hati kita, aku tak suka sesuatu benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Kalau harta benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat, aku tak mau. Aku tak nak habiskan masa aku bersibuk memburu benda-benda yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Kerana akibatnya nanti aku akan habis masa. Kita akan habis masa. Ni masa tak banyak. Masa tak banyak. Umur kita sangat-sangat singkat. Walaupun 80 tahun, 100 tahun, sangat singkat. Jadi berzuhud. Yang pertama sekali berzuhud dengan benda haram. Dan berzuhud dengan benda yang syubhah. Itu hukumnya wajib. Membenci benda yang haram itu wajib. Berzuhud dengan benda wajib, benda haram itu wajib. Jadi sekarang ni yang kita nak bincangkan ni adalah berzuhud dengan perkara yang halal. Meskipun halal, meskipun rezeki itu halal, maka kita tidak digalakkan untuk mencari sebanyak-banyaknya. Meskipun halal, kita tidak digalakkan untuk mencari sebanyak-banyaknya. Kerana ada beberapa kerugian dan kebinasaan. Yang pertama dulu kata musannif, dalam membanyakkan benda yang halal tadi tu, contohnya makan yang halal, boleh menyebabkan keras hati. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam membanyakkan makan itu akan membawa fitnah pada anggota kita. Anggota kita jadi lemah lesu nak beribadat dengan banyak makan. Yang ketiga, dalam banyak makan tu jadi lambat nak faham ilmu yang bermanfaat. Bila kita banyak makan, akal kita jadi lemah. Itu kebinasaan. Yang keempat, bahawanya banyak makan itu menjadikan ibadat kita sedikit. Jadi sikit ibadat. Dah malas, dah lemah, dah lesu, dah letih. Nak tidur je. Jadi sikitlah ibadat. Yang kelima, bahawanya banyak makan itu ketiadaan manis ataupun ketiadaan manusia itu beribadat. Dengan banyak makan kita tak boleh nak beribadat. Yang keenam, dengan kita tamak haloba dengan makan yang halal ini, takut-takut akan terjatuh kepada yang syubhah. Dalam keadaan kita seronok makan, asalkan nak sedap, nak seronok makan, takut-takut yang kita makan tu benda yang syubhah. Dah sedapnya pasal makan je lah. Walaupun ada ulama' kata boleh, ada ulama' kata tak boleh. Tu syubhah lah tu. Tak pasti, halal pun tidak, haram pun tidak. Tapi oleh kerana nafsu kata nak sedap makan tadi, sedapnya pasal makan je lah. Dah termakan benda yang syubhah. Nanti dah biasa dengan syubhah, terjatuh dengan makanan yang haram pula. Kemudian yang ketujuh, dengan banyak makan tadi membimbangkan tubuh, membimbangkan, merisaukan hati kita, nak berfikir. Jadi satu masalah pula nak fikir tentang makan. Esok nak makan apa Esok nak makan apa Jadi masalah pula. Nak kena fikir pula dah. Nak kena ada satu masa nak fikir esok nak makan apa tu sibuk fikiran kita. Dan sibuk anggota kita nak berusaha mencarinya. Yang ke-8, takut barang yang mencapai akan diri daripada pekerjaan akhirat dan kepayahan sakaratul maut. Dengan bersedap-sedap dengan makan dia akan memberi kesan sakitnya, sukarnya, pedihnya sakaratul maut. Kerana sakaratul maut itu akan terpulang ataupun akan kembali dengan sehebat mana keduniaan kita. Hebat keduniaan kita, hebatlah sakaratul maut. Hebat keduniaannya, hebatlah sakaratul maut. Contoh, sekarang ni kita raja, kita banyak harta. Sekarang ni orang nak suruh kita serahkan segala-galanya. Macam mana perasaan kita? Kita memiliki anak, bini, harta, pangkat, jawatan, macam-macam lah, selapan.
Sekarang ni orang paksa kita tinggalkan benda tu, serahkan benda tu. Macam mana perasaan ni? Sanggup tak kita? Sanggup? Sekarang ni apa yang kita miliki, tak payah sekarang, tak payah jadi raja lah, sekarang ni pun cukup lah. Raja tu kaya now sekarang ni yang tak raja ni, contohnya sekarang ni ada orang ugut kita supaya menyerahkan segala-gala yang kita miliki sekarang. Macam mana perasaan kita? Sanggup tak kita nak serahkan? Tak sanggup kita. Ni bayangkan dalam keadaan begini, kalau yang banyak, kalau yang hebat, kalau memiliki yang mulia-mulia, yang hebat-hebat lagi, banyak lagi, sayang nak lagi, tak sanggup nak serahkan, betul? Tapi kita kena ingat, sampai satu masa, mau tak mau, kita kena serahkan. Iaitu bila? Datangnya kematian. Macam mana perasaan waktu tu? Waktu tu macam mana tu? Sekarang ni boleh kita kata tak nak, tak apa. Tapi bila datang malaikat maut, boleh kita kata, tak nak, boleh? Tak boleh. Mau tak mau, kena serahkan juga. Macam mana hati kita, perasaan kita, pecahnya, hancurnya hati kita nak ninggalkan segala kesedapan yang kita dah dapat tadi. Ada pun orang yang tak ada apa-apa, kau nak ambil lah. Nak rampas rumah, aku pun tak ada rumah, aku pun sewa. Kau nak rampas rumah, aku rampas, aku tak ada rumah. Pakaian ambil lah, pakaian aku pun tak ada yang hebat-hebat, yang megah-megah, ambil lah. Maknanya tak adalah kecewa sangat nak berbanding dengan yang dirampas tadi, benda yang mewah-mewah. Betul tak? Begitulah maksudnya. Kematian itu, sakaratul maut tu bergantung bagaimana kelazatan nikmat dunia yang kita dapat. Makin dahsyat kehebatan dunianya, makin sedih, makin pedih, makin perit, makin tak sangguplah nak tinggalkan saat kematian tu. Na'udzubillah min zalik. Bila lagi pula dalam hati kita memang cintakan dunia, lagilah hancur lebur hati kita, tak tahulah. Hancur leburlah hati kita, terpaksa tinggalkan bila dah datangnya kematian. Sebab tu orang yang tidak ada, orang yang fakir miskin, dia tak ada hirau. Apa yang dia nak sayangkan, memang dia tak ada. Dia nak tinggalkan apa? Tak ada benda selain sepinggang kain pagi makan pagi, kain petang makan petang. Dia tak kecewa sangatlah nak tinggalkan, banding dengan kita yang kaya, yang mewah, yang hebat. Itu yang dimaksudkan takut barang yang mencapai akan dia daripada pekerjaan akhirat dan kepayahan sakaratul maut. Nak menghadapi sakaratul maut tu payah, sukar. Diriwayat di dalam akhbar hadis bahawasanya sangat kepayahan mati itu. Makna kepayahan mati itu, kesukaran mati itu, kesakitan mati itu, masalah mati itu atas qadar lazat kehidupan di dalam dunia. Orang yang duduk dalam dunia ni dah biasa dengan lazat, semuanya lazat, pakaian lazat, makanan lazat, kenderaan lazat, tempat tinggal lazat, lazat semua. Mewah semua, seronok. Tu maksudnya. Jadi orang yang lazat dalam kehidupan dunia tadi tu, makin payahlah dia nak mati. Lagi payah dia nak hadapi mati tu. Mati tetap mati, bukan rohnya payah nak keluar. Dia nak hadapi mati tu payah. Nak meninggalkan benda yang lazat tadi, yang dah menjadi darah daging dia. Maka barang siapa membanyakkan daripada ini, yakni daripada kelazatan kehidupan di dalam dunia, dipayahkan baginya daripada itu, yakni dipayahkan untuk sakaratul maut. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mustahil Nabi kita berbohong. Mustahil Nabi kita berbohong. Dan kesembilan, kekurangan pahalanya hamba yang banyak berlazat-lazat dengan nikmat dunia, nikmat makan harta dan sebagainya, kekurangan pahalanya pada akhirat. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, idhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Artinya telah hilangkan kamu akan baik-baik kamu, yakni lazat kamu di dalam hidup di dalam dunia, dan bersedap-sedap kamu dengan dia. Makna Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahawasanya
Hilanglah kelazatan kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat itu, kesedapan akhirat itu hilang dengan sebab apa? Dengan sebab kamu dah berlazat-lazat di dalam dunia, maka hilanglah kelazatan akhirat. Sekarang ni duduk atas dunia, kita seronok dengan lazat, dengan pangkat kita, dengan jawatan kita, dengan harta kekayaan kita, tak peduli yang haram, yang syubhah, semua kita balun, tak peduli. Hidup pula tanpa sempadan, tak peduli halal haram, lazat lah, memang seronok lah nafsu kita. Tapi dengan sebab demikian kita akan kehilangan kelazatan di hari kiamat. Na'udzubillah. Jadi pilih antara dua. Pilihlah antara dua. Nak kelazatan dunia yang hebat tapi sementara, nak kehebatan kelazatan akhirat yang dahsyat tapi kekal selama-lamanya. Pilihlah nak yang mana. Kita diberi akal oleh Allah untuk menimbang. Timbanglah dengan akal kita. Timbanglah akal kita, dengan akal kita timbang. Adakah aku nakkan kelazatan dunia yang dahsyat tapi sementara, ataupun aku nak kelazatan akhirat yang dahsyat, yang jauh lebih lazat nikmatnya, yang tak pernah dikecapi oleh siapa pun atas dunia ni, serta kelazatan dan kenikmatan itu bersifat kekal, tidak dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga besok. Sebab tu kat dunia ni man-man. Dekat dunia ni man-man dalam mencari harta. Man-man lah, bukan tak boleh carilah, tapi man-man, berpada-pada. Jangan sampai langgar waktu solat, jangan sampai langgar benda haram, halal haram pun langgar, jangan sampai meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Allah suruh belajar agama, belajar. Allah suruh ngaji fardu ain, ngaji fardu ain. Allah suruh semayang, semayang. Allah suruh jauhkan benda haram, jauhkan. Lepas tu nak kaya lah. Tirulah macam sahabat tu. Bukan sahabat semuanya miskin, ramai juga sahabat yang kaya raya. Tapi tengok macam mana kehidupan dia sebagai seorang jutawan, bilioner pada waktu tu. Adakah mereka melanggar benda halal haram? Tak. Dia dalam sempadan. Walaupun kaya, tapi sentiasa dalam sempadan. Tapi kita akhir zaman ni nak kaya, langgar sempadan. Itu yang Allah murka, itu yang Allah benci. Tapi payahlah dalam keadaan kita memiliki benda-benda macam tu, kita nak sabar supaya duduk dalam sempadan tu payah. Waktu benda tu ada pada kita, kita nak sabar payah. Jadi di antara cara kebijaksanaan Allah nak menyelamatkan hamba-hambanya daripada kebinasaan yang terjadi asbab harta kekayaan, Allah tidak memberikan kemewahan atas dunia untuk dia. Itu di antara cara Allah nak menyelamatkan dia daripada kebinasaan harta kekayaan. Kat dunia ni Allah tak jadikan dia orang kaya. Kat dunia ni Allah jadikan dia orang fakir miskin. Dekat dunia ni Allah Ta'ala jadikan dia orang yang sederhana, supaya dia terselamat daripada kebinasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya. Kenapa? Kerana waktu kita kaya, nak sabar dengan nikmat tu supaya digunakan dengan cara yang betul, tak langgar sempadan, payah. Sebab dah ada kemampuan. Nak berjudi boleh, nak membazir pun boleh. Berbanding dengan dia diberi nikmat oleh Allah, contohnya kain pagi makan pagi, memang ngam-ngam bajet dia. Dia cari habis, tak ada can nak bazir, tak ada peluang nak membazir. Nak membazir macam mana? Memang digunakan, memang ngam-ngam bajet, bayar hutang, anak sekolah, barang dapur, bagi nafkah, habis cari lagi. Ada tak peluang dia nak pergi judi? Tak ada peluang nak berjudi sebab tak ada. Ada peluang tak dia nak pergi berseronok, berhibur-hibur, habiskan duit belah-belah ribu nak seronok-seronok? Tak ada. Tapi bagi orang yang dah ada keluasan, tengok macam mana keadaan yang tak sabar tadi, yang tak sabar dengan harta kekayaan tadi, bagaimana dah mula berjudi. Sebab tak sabar dengan rezeki, dah berjudi, dah jadi penganjur benda-benda haram.
dah melabur di tempat yang haram, dah sombong, dah buang saudara. Tu nampak tak? Sebab tak boleh nak sabar, tak mampu nak sabar. Jadi kita kena sangka baik dengan Allah. Allah jadikan kita hamba yang fakir miskin, Allah jadikan kita hamba yang sederhana. Sebenarnya Allah nak menjaga dan menyelamatkan kita daripada kebinasaan kebinasaan memiliki harta kekayaan. Sebab kita tak sabar. Bila ada kita takkan sabar. Tak sabar. Jadi Alhamdulillah Allah bagi kita rezeki macam ni. Alhamdulillah. Tak kaya pun, tak mewah pun, sederhana, kadang-kadang tak cukup. Alhamdulillah. Daripada kita memiliki harta kekayaan tapi tak terkawal, jadi kebencian Allah pula. Nampak tak? Bukan tak boleh. Nak cerita, bila benda ada dalam tangan, nak sabar tu tak ramai yang sanggup. Tak ramai yang sanggup. Kita, mulut kita sihat, lidah kita sihat, payah nak tahan daripada cakap benda haram banding dengan mulut kita sakit. Betul tak? Nak ngumpat kan keselamat hari tu. Nampak tak? Tapi bila sihat, tak boleh sabar kita. Mesti nak cerita hal orang, mesti nak kutuk orang, mesti nak mengumpat orang. Itu contoh mudah. Sebab tu nikmat ni, bila dia ada pun kena sabar, bila dia tak ada pun kena sabar. Sebab kalau nikmat ni bila ada kita tak sabar, akan jadi sebab kita dibenci oleh Allah. Tapi kalau dia ada kita boleh sabar, tak apa. Alhamdulillah. Walaupun dia diberi kekayaan, keluasan harta, dia tak melampau kepada benda-benda yang haram, tetap digunakan harta kekayaannya kepada ibadat. Silakan. Macam sahabat tu, silakanlah. Tapi siapa yang sanggup macam tu zaman sekarang? Siapa yang sanggup macam tu zaman sekarang? Kalau ada, alhamdulillah. Sebab tu Islam kata jangan bermewah-mewah tadi, bukan makna jangan tu dengan makna bukan tegahan haram. Jangan di situ dengan makna peringat, hati-hati maksudnya. Hati-hati nak kaya, hati-hati. Hati-hati. Sebab tak ramai yang selamat tu. Payah nak sabar tu. Kalau dulu waktu sederhana tak ada berjudi, bila dah kaya berjudi. Bila dulu sederhana bukan tak jadi kaki perempuan, sekarang bila dah kaya perempuan keliling pinggang. Dah mula masuk naik-naik kelab, dah mula pergi tempat-tempat haram, dah mula bercampur dengan orang-orang yang buat benda-benda haram. Dulu dah. Nampak tak? Itulah sebabnya. Itulah sebabnya. Kita syukur, alhamdulillah. Biarlah Allah tak bagi kita harta kekayaan, tapi minta mudah Allah kayakan kita dengan taufik untuk beribadah. Alhamdulillah. Biarlah tak mewah harta pun, kaih pagi makan pagi, kadang kaih pun tak cukup. Yang penting mudah-mudahan Allah bagi taufik, kita kayakan taufik. Allah kayakan kita dengan pertolongan untuk melakukan ketaatan kepada Allah zahir dan batin. Itu lebih jauh bernilai lagi. Sebab tu kena ingat dalam hati kita, pujuk hati kita, tak apa kau tak kaya pun tak apa, kau ditolong oleh Allah, boleh semayang, boleh mengaji. Alhamdulillah, itu sebenarnya lebih mewah daripada nikmat dunia. Pesan dengan anak bini kita macam tu. Sebab kalau kita boleh sabar dengan dunia, anak bini kita tak boleh sabar pun pening tak kepala kita. Suami tasawuf dah. Kalau anak bini tak tasawuf, tak pening kepala lelaki tadi. Bang. Tu tengok orang tu tengok orang tu tengok. Boleh tahan tasawuf kita. Alang-alang kau nah ni bang, jomlah aku join sekali ya. Beres. Sebab tu kita kena nasihatkan anak bini kita, sabarlah. Sekejap je Allah uji kita dengan kesempitan rezeki ni. Sekejap je, sabarlah. Balik mati sebelah tu kesenangan dah. Mati malam ni sebelah dia tu dah kesenangan dah. Sabarlah, tak jauh dah. Pujuk hati kita.
Syukurlah bila Allah boleh bagi kita semayang, boleh mengaji, alhamdulillah. Boleh jaga maruah, jaga aurat, itu lebih bernilai lagi. Pujuk macam tu. Nanti Allah akan bagi harta kekayaan kemewahan lebih daripada sultan lagi di dalam syurga. Sabarlah. Sekejap aja, sabarlah. Tu contoh nak pujuk hati kita yang tak mewah, yang tak kaya macam orang lain ni. Yang dah kaya, ingat, jangan lampau, jangan langgar sempadan. Jangan, bukan suruh buang, bukan suruh lelong semua. Lamakan lelong pula. Esok ni nampak kat pasar Masjid Tanah pegang tempurung pula dah. Alah ni telefon, hai Persatuan Perompak, tolong rompak rumah aku ni. Tadi dah ngaji tasawuf, jadi bahaya juga kaya-kaya ni. Tolong, bila free? Boleh datang rompak tak? Kasih licin tu. Jangan. Jangan. Gunakan kepada yang baik, tolong agama, wakaf sini, wakaf sana, zakat, bantu fakir miskin. Jangan tunggu orang minta tolong, pergi cari. Jangan jadi orang yang pemurah yang nanti orang datang minta. Jadilah orang yang pemurah yang cari orang susah, bukan nanti orang susah datang cari. Beza dua tu. Beza dua tu. Ni pemurah, yang ni pemurah. Tapi yang ni pemurah tunggu orang datang. Memang dia tak akan hampakan. Tapi kena datang dulu. Yang seorang ni dia pergi cari orang. Dia tak nanti orang datang menyembah dia. Dia tak nak mengaibkan orang fakir miskin. Nampak tak tu? Dia tak nak menghinakan lagi kehidupan orang yang dah hina atas dunia tadi. Dia tak nak hinakan dengan apa? Datang menyembah-nyembah, datang meminta minta. Itu lagi tinggi darjat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian katanya musannif, maka bahawasanya dengan khabar, dengan qadar barang yang mengambil daripada lazat dunia, kurang bagimu lazat, dan kurang bagimu daripada lazat akhirat. Siapa yang atas dunia ni dah bersedap-sedap, berlazat-lazat, nanti dia akan maknanya dia tak dapat menikmati kelazatan akhirat yang dahsyat. Kurang lazat. Di hari kiamat besok dia kurang lazat. Nak bandingkan dengan orang yang atas dunia ni tidak berlazat-lazat. Dan kerana inilah makna bahawasanya Allah Azza wa Jalla melintangkan dunia, melintangkan, menghadapkan dunia atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan firman-Nya Allah bagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tiadakah kurangkan daripada akhiratmu suatu, maka ditentukan kepada Nabi SAW. Dengan demikian itu menunjukkan atas bahawasanya bagi orang yang lain daripadanya tak dapat tiada daripada dikurangkan, melainkan bahawa dikurniakan Allah Ta'ala atasnya dengan yang demikian itu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah melintangkan, mana Allah nak bagi harta, kekayaan, kemewahan, kehebatan kepada Nabi kita Muhammad SAW, serta tidak menurunkan walau sedikit pun pangkatnya di sisi Allah. Lalu Nabi tak mahu. Kalau kita ambillah, dah kaya raya hebat, pangkatnya di sisi Allah tak turun. Faham tak tu? Walaupun Allah offer baginda dengan tawaran yang macam tu, kau jadi raja, kau jadi sultan, tapi pangkat kau pun tak turun. Kau tetap hebat di sisi Allah, kau tetap yang terpaling mulia di sisi Allah. Nabi tak nak. Lainlah kalau aku bagi seharta kekayaan, kemewahan, jadi sultan, tapi pangkat kau di sisi Allah turun sikit. Tu boleh jadilah. Tak nak lah kalau macam tu kekayaan menjadi sebab turunnya darjat sisi Allah, tak maulah. Nida. Tak, Nabi tak mau. Nabi tak mau. Nabi memilih untuk menjadi fakir miskin. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati Nabi itu, hati yang penuh dengan kasih sayang. Dia tak nak dia kaya, takut apa? Takut memberi kesan kepada umatnya yang fakir miskin. Dia tak nak. Padahal boleh dia nak kaya. Berapa kali Allah tawarkan harta kekayaan kepada Nabi kita Muhammad SAW, nak ditukarkan gunung jadi emas. Apa dia masalah? Tapi Nabi tak mau. Itulah zuhudnya Nabi sallallahu alaihi
penghulu segala orang yang zuhud. Itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia lagi hebat daripada Nabi Allah Sulaiman lagi. Untung kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat masuk syurga sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan senyata diriwayatkan bahawanya Khalid bin Al-Walid menjamu akan Umar ibn Al-Khattab dan menyediakan baginya, bagi Sayyidina Umar, makanan, memuliakan tetamu. Khalid memuliakan tetamu, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, dan menyediakan baginya, bagi Sayyidina Umar, makanan. Tu adab lah tu, adab bila orang datang rumah kita, adabnya, akhlaknya jamu walaupun air kosong. Tu adab. Jangan biarkan tetamu tu datang datang dalam keadaan begitu, balik pun begitu. Jangan. Paling tidak air suam. Paling tidak air suam. Muliakan dia, sebab tetamu ni membawa rahmat. Jadi muliakan tetamu tadi. Paling tidak air suam bagi dia. Jadi ini tak menyediakan makanan, maka kata Umar, ini bagi kami. Makna jamuan-jamuan yang kau dah buat ini untuk aku. Mana bagi fuqara? Mana bagi fakir miskin? Nampak tak tu? Hatinya tu kat mana? Hatinya tak pernah lupa orang fakir miskin. Payahlah. Sebut dalam kitab penama bagi hati, orang fakir miskin setiap kali dia makan, dia akan ingat orang kaya. Orang fakir miskin setiap kali dia makan, dia akan ingat orang kaya. Waktu dia suap anak-anak dia dengan makanan yang serba-serbi sederhana tadi, dia teringat orang kaya. Mereka ni tengah mewah-mewah dengan makanan. Anak-anak aku makan benda-benda macam ni. Tapi orang kaya, waktu dia makan, dia tak akan teringat orang fakir miskin. Jaranglah. Waktu nak suap tu melengur sekejap. Kenapa ni? Tak jadi nak potong beef steak? Saya teringat orang miskin. Subhanallah. Hebatlah tu. Kau teringat pun hebatlah tu. Kalau boleh teringat sambil nak potong beef steak yang sepiring 200 tadi. Jadi teringat orang bagaimana. Rasa padan muka kau. Siapa suruh kau tak belajar pandai-pandai dulu? Padan muka kau. Kan dah miskin. Kan dah miskin. Tengok aku belajar rajin pandai sekarang, sebab tu aku kaya mewah, nak makan apa-apa ada hal ni RM200 sepiring beef steak. Alah, hai. Punyalah sombongnya. Tapi kalau ada orang kaya yang macam tu, makna waktu nak makan teringat orang fakir miskin, baiklah tu, makna dia mulialah tu. Tapi biasanya payahlah, mana ada nak teringat. Kita makan cokodok pun tak ingat orang. Makan beef steak lagi dia. Jangan kata orang, diri kita pun kita lupa. Lupa diri. Jangan kata diri orang, diri kita pun lupa. Bila jumpa makanan yang sedap-sedap, lepas ni makan apa? Lepas ni bang, lepas ni makanan roti Johan. Roti Johan. Makan roti Johan pun kita dah lupa saudara kita. Lupa anak bini kita dah, baru roti Johan baru. Kena dihidangkan beef steak, siap. Orang miskin tiap kali dia nak makan, dia akan ingat orang kaya. Wah, bagusnya lah orang kaya ni. Sekarang ni mesti dia orang tengah makan sedap-sedap, lazat-lazat ni. Anak-anak dia orang ni, mesti penuh meja-meja dengan makanan macam-macam ni. Ni anak aku ni, anak-anak aku ni makan apa? Makan nasi putih dengan lebih-lebih minyak goreng ikan je. Dulu mak-mak kita, siapa pernah rasa suasana tu?
Minyak goreng ikan tu bukan ikan, minyak. Alhamdulillah kita dapatlah rasa suasana tu. Goreng ikan, minyak lebih goreng ikan tu gaul dengan nasi, itulah lauk dia. Suat nak makan. Kita sempatlah rasa alhamdulillah suasana tu. Lepas tu ikan masin, ikan masin, ikan apa? Buat nasi kepal nasi kepal panas-panas tu mak kita kepalkan, dalam ni ada ikan masin sepotong, kepalkan susun keliling pinggan. Akan anak-anak ambil seorang seketul. Tu dah kira macam beef stick dah tu, punya sedap dia. Minyak goreng ikan bai. Bukan ikan bai, minyak goreng ikan. Ikan dah tak ada, ikan dah habis. Minyak pun jadilah lauk. Orang dulu orang susah, mak bapak kita tengok. Subhanallah. Dia tak pernah putus asa pun. Allah je lah yang membalas jasa baik mak bapak kita semua. Mudah-mudahan kebajikan kita semua Allah bagikan kepada ibu bapa kita, dan masukkan mereka dalam syurga tanpa hisab. Jadi kata Sayyidina Umar, mana hidangan, mana makanan bagi fuqara al-muhajirin, golongan-golongan muhajirin dan ansar yang mati mereka itu. Aku ni kau jamu dengan makanan ni sedap-sedap, lazat-lazat, manakah jamuan ataupun apakah jamuan orang-orang fuqara, orang-orang fakir di kalangan muhajirin dan ansar yang dah mati tu, dan tiada kenyang mereka itu daripada roti syair, roti gandum. Lalu kata Khalid, bagi mereka itu wahai Sayyidina Umar syurga. Bagi mereka itu wahai Sayyidina Umar, walaupun mereka itu tidak mendapat kelazatan, kenikmatan makan minum yang hebat, yang mewah, tapi bagi mereka itu adalah syurga. Hei Amirul Mukminin, kata Umar baginya, demi Allah telah kemenangan mereka itu, yakni golongan fuqara daripada muhajirin dan ansar, telah kemenangan, yakni telah mendapat kemenanganlah mereka itu dengan syurga. Itulah dia orang-orang yang mendapat kemenangan dengan syurga. Dan adalah ini makanan tadi bahagian kami daripada dunia, maka senyata telah berlainan mereka itu daripada kami, berlainan yang amat nyata. Maknanya sangat-sangat jauh pangkat darjat kita yang duduk depan makanan ni dengan mereka golongan ansar dan muhajirin yang telah dihadiahkan oleh Allah dengan nikmat syurga. Jauh sangat darjat dan pangkat ni. Dan diriwayat daripada Umar radhiyallahu ta'ala, dahaga satu hari. Pada satu hari Sayyidina Umar dahaga, maka menyeru dengan air. Lalu Sayyidina Umar minta air, maka memberi akan dia Sayyidina Umar oleh seorang laki-laki akan memberi bekas bejana. Bejana ni bekas air, padanya bejana ataupun bekas air tadi yang ditaruh di dalamnya beberapa biji tamar. Dia tak letak gula, letak tamar, nak bagi air tu sedap lah. Kalau air tawar macam tu kuranglah sedap. Tapi bila letakkan tamar 2-3 biji, air jadi manis lah. Jadi bila manis, sedap lah nak minum. Maka tatkala menghampir akan dia air tadi yang diisikan tamar tadi, buah tamar tadi oleh Sayyidina Umar daripada mulutnya, didapatnya Sayyidina Umar di dalam air yang sejuk lagi manis. Bila Sayyidina Umar capai, tadi, dia kata air ni nyaman, dingin, sejuk, lepas tu manis pula, ada buah tamar ni. Maka pegang ia dan berkata ia, Allah, hei picit hatiku, wahai susahnya hati aku. Patutnya seronok dapat air yang macam tu. Tidak, dia jadi tak seronok dengan air yang macam tu. Maka kata lelaki itu, demi Allah, tiada aku taruh akan dia halawah. Demi Allah, aku tak ada letak manisan pun dalam air tu. Hei Amirul Mukminin. Maka berkata Umar, sayang engkau, demikian yang menegahkan daku, jikalau tiada kerana akhirat, nescaya kami sekutukan kamu di dalam kehidupan kamu. Maksudnya Sayyidina Umar ni dia tak suka nak mengambil kesedapan, kelazatan dunia walaupun pada air yang macam tu.
Betapa zuhudnya dengan yang kata dunia tadi. Zuhud. Dia tak nak ada perasaan seronok dengan benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Sedap dalam makanan, tak ada hubung kait pun. Betul tak? Itu nafsu. Makan tak sedap pun kenyang tak? Pada adatnya, kenyang tak? Makan walaupun tak sedap, minum air walaupun tak manis, hilang tak dahaga? Pada adat, hilang dahaga. Terjaga tak nyawa kita? Terjaga. Maksudnya, kalau minum nak lazat, makan nak lazat, maknanya dah pergi kepada nafsu dah tu. Dah pergi pada dunia dah. Sebab bukan syarat nak menjaga nyawa, kena minum yang sedap, kena makan yang sedap. Dah. Boleh faham tak tu? Sampai macam tu sekali. Maka sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Tu yang Tok Guru kita pesan. Bila ngaji macam ni, memang kita takkan tertiru. Takkan tertiru nak tunjuk hebatnya, dahsyatnya ibadat mereka orang dulu-dulu. Cuba adukan dengan diri kita. Dalam bab makan minum pun dah macam tu. Bagaimana pula dalam bab sembahyang ni? Jauh sangat. Jauh sangat. Jadi nak diukur martabat para sahabat radhiyallahu taala anhum, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang soleh dulu-dulu, ulama dulu-dulu, dengan kita ni jauh dah. Tak boleh duduk sekampung lah. Tak boleh duduk sekampung lah. Bukan martabat kita maksudnya. Bukan martabat kita. Sebab tu kita jangan berasa hebat. Jangan kita berasa hebat dengan ibadat kita. Ni dalam bab makan pun kita tak boleh lawan dah orang dulu-dulu. Apatah lagi dalam bab sembahyangnya, zikirnya, wiridnya, Qurannya, amalnya, puasanya. Itu lagi lah kita tak terlawan. Dalam bab makan pun kita tak boleh nak tiru dah. Kita kalau makan mesti nak sedap, air mesti nak sedap. Padahal sedap-sedap tadi tak ada hubung kait pun dengan nak jaga nyawa. Tapi nafsu kita tu, bukan nak suruh mulai hari ni biar masak tak sedap, pesan dengan bini kita, awak lagi besok awak belasah je ni. Saya tak nak makan sedap, buat je apa benda, dia tak kisah, mulai besok saya dah zuhud dengan tu. Tak payahlah. Tak payah. Makan je macam biasa. Yang penting sedar diri yang kita ni jauh dengan martabatnya dengan orang dulu-dulu. Jangan berasa hebat. Jangan berasa hebat. Jangan berasa dah hebat dah. Tak ada lagi kedudukan kita sisi Allah. Nak bandingkan dengan orang-orang macam ni. Tengok, bandingkan mana hebat kita. Itu yang Tok Guru kita pesan, Tuan Guru Haji Abdullah bin Tuan Guru Haji Abdul Rahman rahimahullah ta'ala. Itu yang dipesan. Ngaji kitab ni supaya kita boleh bandingkan siapa kita dengan orang-orang yang hebat di sisi Allah, supaya nampak kehinaan diri kita. Jangan nampak hebat diri kita, supaya nampak hina diri kita. Memang tak boleh tiru pun. Tu cerita makan, cerita tidur pun tak boleh lawan tak? Tidur. Sayyidina Umar kata, kalau aku tidur waktu siang, hilang hak rakyat aku. Bila masa aku nak pergi menyelesaikan masalah-masalah mereka rakyat ni, kalau aku tidur waktu siang, nanti kan terzolim pula rakyat. Maka siang dia tak tidur, sebab dia ada tanggungjawab dengan rakyat dia. Malam dia kata, bila masa pula kalau aku tidur waktu malam, hilang hak aku dengan Allah pula. Sebab tu Allah jadikan siang tu sebenarnya Allah jadikan siang tu untuk kita berurusan dengan manusia, cari makan. Malam untuk kita berehat dan berhubung dengan Allah. Tu sebenarnya. Jadi Sayyidina Umar kata, kalau dah siang tu tidur, tak boleh nak jalankan tanggungjawab sama manusia. Kalau aku tidur pula sepanjang-panjang malam, aku tak ada masa dengan Allah. Lalu dia tanya, bila masa yang aku nak tidur? Bila waktu yang aku nak tidur? Tu dia Sayyidina Umar. Kita, bila masa yang kita tak tidur? Kita lain. Bila masa yang aku ni tak tidur? Kita bila masa yang aku ni tak tidur?
Sayyidina Umar, bila masa yang aku nak tidur, tak tahu nak tidur bila. Siang ada tanggungjawab dengan manusia, malam ada tanggungjawab dengan Allah. Kita bila masa yang aku tak tidur. Masya Allah. Punyalah banyak kita tidur 10 jam wajib setiap hari, kurang seminit jadi gila. Kita pegang betul-betul tu sign namanya. Allah. Baru kita tahu siapa kita yang kita nak sombong berasa hebat. Mana hebat kita? Perasaannya kita ni penuh dengan ujubnya kita ni. Kita ni penuh dengan ujubnya, perasaan pandai-pandai muji-muji diri sendiri padahal Allah tak puji pun kita. Kita mana-mandai muji sendiri, si baku angkat sendiri. Kita sengih-sengih seorang dalam gelap. Bangun tahajud sengih seorang. Dahsyat juga aku malam-malam sejuk-sejuk, orang lain bergulung dalam toto. Aku sejuk-sejuk ambil wuduk, mandi. Dahsyat. Dalam Melaka ni rasa aku seorang je macam ni. Silap dalam Malaysia ni. Punyalah perasannya kita. Punyalah perasan kita, ujub dalam hati kita, tak sedar ke diri kita. Habis kemudian yang ke-10, kebinasaan dengan sebab berlazat-lazat berlebih-lebih dengan makanan yang halal ataupun harta yang halal. Yang ke-10, kebinasaannya, kerugiannya iaitu mana? Habas. Habas ni maksud apa? Tertahan, tergendala, tersekat di padang mahsyar besok. Urusan kita tu tidak lancar di padang mahsyar, urusan tidak lancar. Dan hisab, cerita pasal hisab ni makna kita akan dihisab oleh Allah dengan segala nikmat yang diberi. Tak kira yang dalam almari, pinggan mangkuk dalam almari, pakaian dalam almari, yang pakai di tubuh, yang guna di dapur, tak peduli. Harta kenderaan yang kita pakai, kenderaan yang banyak-banyak duk parking sampai berabuk, semua tu akan dihisab oleh Allah. Bukan yang dalam almari tak pakai saja dihisab, yang pakai pun dihisab. Yang pakai ditanya pula guna ke mana. Nikmat-nikmat yang kita ambil, yang kita guna setiap hari akan ditanya mana kita gunakan. Duit yang kita dah guna tu, duit yang kita dah pakai tu, nanti Allah tanya gunakan mana duit-duit tu. Yang tak guna pun nanti kena tanya juga. Yang kau pergi himpun banyak-banyak lah kau tak guna, buat apa? Kenapa tak dibelanjakan kepada benda yang baik? Sebab tu kita seronok nak simpan banyak-banyak kan. Semua akan dihisab. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Daripada segala nikmat yang Allah bagi, Allah akan tanya, Allah akan hisab, Allah akan siasat. Mana gunakan. Jadi beruntunglah bagi orang yang menggunakan nikmat tadi kepada yang baik-baik. Jadi rugilah yang menggunakan nikmat tadi kepada jalan yang tidak baik. Baru ni kita ada virus sekejap. Ada viral lah baru ni lah, kita terpandang lah selalulah melintas kat FYP tu. Pinggan mangkuk, baju-baju yang simpan tu nanti akan dihisab. Jadi tak ada faedah duk simpan macam tu. Sebab nanti dihisab. Memanglah. Maksudnya daripada simpan, baik manfaatkan. Jadi daripada simpan banyak-banyak macam tu, baik manfaatkan, dapat pahala contohnya. Daripada tersimpan macam tu, tak ada kebajikan. Tapi kalau disedekahkan contoh, adalah kebajikan walaupun markahnya tak penuh. Sebab yang terbaiknya bukan beri lebihan yang kita pakai. Nampak tak? Yang baiknya kita belikan yang baru dan diberi kepada fakir miskin. Itu yang terbaik pahala dia. Bukan memberi sisa yang kita pakai. Faham tak tu? Bukan tak dapat kebajikan, dapat. Tapi pahalanya tidak sempurna, tidak sama seperti yang kita belikan khusus untuk bagi kepada fakir
miskin, daripada pakaian yang lebih-lebih yang memang kita dah tak berhajat baru kita bagi. Ada kebajikan, bukan tak ada. Ada, tolong orang pakai miskin. Kita nak beli yang baru, kita tak mampu. Tu je yang ada, kita tolong. Ada pahala. Cuma bagi orang yang berkemampuan, kalau dia orang kaya, dia orang hebat. Tapi bagi orang pakai miskin, pakaian yang lebih-lebih dia pakai. Bukan kata bakhil, mengaibkan diri dia, memalukan dia. Dia diberi keluasan harta oleh Allah, tapi tak sanggup nak membelikan dengan hartanya yang luas tadi pakaian yang baru-baru untuk orang fakir miskin, untuk anak yatim. Sanggup bagi lebihan-lebihan dia, padahal hartanya luas. Itu yang kata tadi, memalukan dia. Tak padanlah dengan dia Allah Ta'ala bagi keluasan harta macam tu, tiba-tiba perbuatannya sama macam orang sederhana juga. Kalau orang kampung, orang sederhana, menoreh getah, tanam padi, buat macam tu adalah jalan. Tak mampu nak beli yang baru-baru, nak sedekah untuk bagi miskin, anak yatim. Padanlah tu dia tengok pakaian ni yang banyak-banyak tak terpakai dah, yang elok-elok dia sedekahkan. Sekarang ni ada nampak tu kat tepi-tepi jalan ada apa namanya tu? Tempat baju terpakai. Masuk ke situ. Padanlah. Orang-orang macam tu, orang sederhana. Ni kita Allah bagi kaya, gaji puluh-puluh ribu, ada yang ratus ribu gaji, 80 ribu sebulan, 90 ribu sebulan gaji dia. Bagi juga yang lebih-lebih. Tak ke memalukan tu? Tak ke tak padan dengan nikmat yang Allah bagi tu? Sepatutnya dia ada peluang untuk mendapat markah yang lebih tinggi. Begitu. Jadi semua kena hisap maknanya. Jadi manfaatkan. Manfaatkan. Kenderaan ni daripada aku duduk parking banyak-banyak ni, tak ada kebajikan ni. Tapi kalau aku wakaf kan, dapat tak pahala? Tu contoh. Daripada aku biar parking situ, start, matikan enjin. Panas enjin, mati enjin. Panas enjin, mati enjin. Panas enjin, tuan mati. Bila panas enjin, matikan enjin. Panas enjin, mati. Panas enjin, tuan mati pula dah. Baik, manfaatkan. Manfaatkan biar ada pahala. Daripada dia tersadai gitu, tak ada pahala, bagi wakaf banyak pondok-pondok, madrasah-madrasah yang susah-susah, banyak tok-tok guru, ustaz-ustaz yang naik kereta buruk, motor buruk, pergi bagi sedekah bagi sedekah, dapat pahala. Setiap kali tayar tu bergolek, dia nak pergi sampaikan agama, sampai pahalanya dalam buku akaun kita. Kita tak mengajar tapi dapat pahala orang mengajar. Kita tak dakwah tapi dapat pahala orang dakwah. Itu orang bijak, itu orang yang nampak jalan. Tapi orang tak nampak jalan, sayang nak bagi, sayang nak bagi. Padahal dia tak manfaatkan pun, gitu sampai berabuk. Payah. Sebab dalam hati kita ada cintakan dunia itu ada lagi. Tak boleh nak tiru sahabat lagi kita. Sungguh kita cakap, ada tutup guru kita banyak, tolong mudahkan urusan dia. Mudah-mudahan besok kita dimudahkan urusan oleh Allah. Tolong dia dah tolong agama, dia dah tolong kita. Tolonglah dia, mudahkan urusan dia. Sebab dia tak ada masa nak bekerja macam kita. Dia tak ada masa nak bekerja macam kita. Sebab dia ada amanah daripada Allah yang dia nak kena bikul. Boleh je dia nak tinggalkan pekerjaan dakwah dia tu, bekerja macam kita pakai hutang siang malam, boleh. Cuma kita fikirkan kalau tu guru tu buat pekerjaan macam tu, mana kita nak cari ilmu? Mana kita nak cari ilmu? Nak harap siapa? Kalau tu guru tu lah, kita kata kerja kat sendiri. Baik. Kalau lah contohnya tu guru tu dipakat-pakat berhenti daripada dakwah, dia kerja macam kita pagi petang siang malam, apa dia nak risau? Dia dah ada ilmu. Apa dia nak risau? Dia dah ada ilmu, anak-anak bini dia dah terbimbing, dia nak buat hal, pakat-pakat tu guru semua buat hal masing-masing, buat kerja masing-masing. Mana kita nak cari ilmu? Cuba kita fikir. Sebab tu kena ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong. Dia menolong, meringankan urusan akhirat kita, kita tolong dia meringankan urusan dunia dia. Begitulah nasihat untuk orang kaya-kaya yang harta sampai tak habis nak makan tu.
Baik, manfaatkan. Sebab kalian ada peluang untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah asbab harta kekayaan kalian. Manusia ni dia ada dua peluang. Satu, dia boleh jadi orang mulia di sisi Allah sebab ibadat tubuh badan dia. Puasa, mengaji, ibadat, sembahyang, baca Quran, zikir, dia jadi mulia juga. Dan dia ada peluang jadi mulia lagi di sisi Allah asbab harta dia. Jadi dia ada dua. Orang lain dapat satu Orang fakir miskin sederhana dapat satu ni je. Itu pun nasib lah. Kalau betul amalnya, dapat satu ni lah. Dia jadi mulia sisi Allah asbab ibadat yang dilakukan oleh tubuh badan dia. Dia tak ada peluang nak menjadi orang yang mulia sisi Allah asbab harta, sebab dia tak memiliki harta. Tapi orang kaya, dia ada dua peluang. Nak menjadi orang yang hebat mulia sisi Allah asbab tubuh badan dia, beribadat, pun dia ada peluang. Walaupun dia kaya, dia sembahyang, dia rajin buat ibadat, hatinya bersih, hatinya ikhlas, banyak sembahyang, banyak puasa, banyak amalan sunat dan sebagainya, mulia dengan sebab ibadat dia. Yang kedua, dia gunakan pula hartanya fi sabilillah, bantu agama, mudahkan urusan agama, jadi mulia lagi. Jadi dia ada dua kelebihan di sisi Allah. Tapi yang nampaklah, yang tak nampak rugi. Ingat tu, bukan saja-saja Allah bagi kita kaya, kena tanya diri kita, kenapa aku lebih senang daripada orang lain? Kenapa Padahal bukan wajib pun Allah bagi aku senang. Harus saja, tapi kenapa aku dipilih oleh Allah? Jawabnya, kerana Allah nak muliakan kau dengan sebab harta kekayaan yang kau dapat. Tapi kita yang tak faham, kita ingat harta tu Allah bagi untuk kita kecapi seorang-seorang atas dunia. Kemudian katanya musannif, tu saya tolong kempenkan untuk sekalian tok-tok guru. Biarlah korang nak kata apa, lantak korang lah. Sebab kalau tak cakap memang korang tak orang faham. Ada jenis nak kena bercakap macam tu. Sebab tu kita tak peduli, kita cakap je. Nak kata apa tu, nak minta, ikut lah. Sebab kalau tak cakap kau tak tahu, besok kau salah kan. Kenapa tak tahu Kenapa tak bagi tahu dulu? Kalau tak bagi tahu dulu, tu yang kita tak nak. Sebab nanti di hari kiamat banyak bangkitan. Jadi kita tolong sampaikan. Untuk orang yang hebat-hebat, yang ada rezeki, gunakan. Contoh ni Khadijah radhiyallahu taala anha, daripada jutawan jadi fakir miskin, tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tak pernah menyesal walau sikit pun. Dengan sebab hilangnya, dengan sebab pengorbanannya bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada jutawan jadi miskin, dia tak pernah menyesal sedikit pun, bahkan dia bangga dengan pengorbanan dia. Nabi tanya, adakah kau menyesal dengan sebab kau tolong Muhammad ni? Muhammad ni dah lah miskin, dulu kau kaya, kau hebat, kau kahwin dengan Muhammad ni, habis harta kau. Bukan untuk Nabi guna kepentingan, tak bantu agama. Dia tak menyesal sebab dia yakin ada balasan yang jauh lebih dahsyat daripada Allah. Malah dia berasa bertuah dapat berkhidmat kepada penghulu segala Rasul. Siapa dapat peluang ni? Tak semua orang dapat peluang. Tak semua orang dapat peluang khidmat dengan orang yang mulia. Nampak tak tu? Para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak semua perempuan, tak semua wanita dapat berkhidmat dengan penghulu segala Rasul. Bayangkan tu. Dan tak semua orang Allah pilih boleh berkhidmat kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Tak semua orang dapat. Hanya orang yang terpilih sahaja Allah pilih dia, sebab Allah nak bagi dia peluang berkhidmat dengan orang yang dekat dengan Allah, supaya dia naik darjat sisi Allah. Sampai dia kata apa? Kalau dia mati, kalau Nabi Muhammad SAW tak ada modal nak guna dakwah, ambillah tulang-tulang dia, juallah, jadikan belanja untuk nak menegakkan agama Allah. Sampai macam tu sekali, lobanya dengan akhirat. Subhanallah. Kita makin kaya makin bakhil, makin kaya makin bakhil, makin kaya makin bakhil, makin sayang harta. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik
ambillah peluang ni waktu hidup atas dunia. Sebab dah mati, harta benda kita dah tak ada manfaat dah. Maka manfaatkanlah waktu dunia. Jangan risau, tak rugi. Bahkan bertambah-tambah untung berlipat kali ganda di hari kiamat besok. Bayangkan tu, barang siapa yang menghilangkan, yang melepaskan kesusahan orang Muslim atas dunia, Allah akan mudahkan, Allah akan selamatkan dia, mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Tapi ini nampak tak mudahkan urusan tok guru kita tu. Dia bukan orang sebarang orang Muslim. Tolong urusan orang Muslim ni, orang Islam yang ramai-ramai ni, kita tolong mudahkan urusan dia. Allah janji nak selamatkan kita, mudahkan urusan dunia dan akhirat. Tapi kalau yang kita tolong tadi bukan sekadar Muslim, soleh pula, agak-agak macam mana? Dia pula ada kedudukan pula sisi Allah, kita tolong dia, kita mudah dia, agak-agak macam mana balasan Allah tadi kita besok? Sebab tu, gebut peluang. Jadikan diri kita macam sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang bijak dalam mencari akhirat. Kemudian katanya musannif lagi, habas dan hisab dan cerca dan dimalukan pada meninggalkan adab pada mengambil bagi lebih-lebih yang halal dan menuntut syahwat. Maknanya di hari kiamat besok, perbuatan kita berlebih-lebih dengan benda yang halal ni tadi menjadi suatu keaiban, benda yang memalukan kita di padang mahsyar besok. Sebab apa malu? Sebab orang lain sama macam kita, nafsunya macam kita, perutnya macam kita, tubuh badannya macam kita, tapi mereka sanggup bersabar, tidak jadi tamak haloba dengan dunia. Tiba-tiba kita tadi yang dalam keadaan diri kita sama macam mereka, akalnya sama, perutnya sama, saiznya sama, tapi tamak haloba dengan benda halal tadi tak cukup sikit. Tu kata memalukan nanti di hari kiamat. Ada jamuan makan halal, makanannya tak ada yang haram, tak ada yang syubhat halal. Tiba-tiba kita ni semua, saya sama je ni, kita semua. Tiba-tiba saya ambil sampai 10 piring, 10 pinggan untuk saya seorang. Yang lain-lain semua ambil sepinggan begitu. Tapi saya ambil sampai 10, mentang-mentang halal, saya sebat sampai 10 pinggan. Apa pandangan tuan rumah? Tak elok betul perangai ni. Mentang-mentang halal, dia sebat semua. Kan tak elok tu? Jahat adab, bukan berdosa. Adab tak ada orang panggil. Adab tak ada. Orang lain makan sepinggan, kita sampai 10 pinggan. Padahal seorang je saya nak makan, tapi saya ambil 10 pinggan tadi. Tamaknya dengan benda halal. Bukan berdosa, tapi perangai itu tak elok. Samalah ni rezeki yang halal. Sama manusia lain sama macam kita, tapi kita seorang ni tak cukup dengan benda halal yang sedikit. Pulun sebanyak-banyaknya, kumpul sebanyak-banyaknya. Padahal yang kita nak pakainya tak adalah sampai sebegitu. Cuma nafsu suka nak berseronok tamak dengan banyak-banyak yang halal tadi. Itu maksud dia. Menjadi benda yang mengaibkan kita nanti di hari kiamat. Sebab itu, nak mengelakkan kita daripada aib, daripada malu, gunakanlah keluasan harta kekayaan yang kamu dah miliki itu kepada benda-benda yang baik. Mudah-mudahan jadi asbab Allah redha dengan kita. Mudah-mudahan jadi asbab Allah redha dengan orang-orang yang memiliki keluasan harta. Niat dalam hati, aku nak tiru macam sahabat. Mudah-mudahan dapat kemuliaan seperti sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di sisi Allah. Maka bahawasanya dunia itu halalnya hisab, walaupun halal tapi dihisab juga. Dunia ni sebanyak apa pun, sedikit ke halal, banyak ke halal, tetap akan dihisab. Tak pedulilah yang pakai ke tak pakai, asalkan halal, benda tu kita dapat, semua akan dihisab oleh Allah. Dan haramnya pula, kalau benda-benda dunia yang haram ni pula, azab, yakni jadi asbab diazab nanti di hari kiamat. Dan perhiasan dunia ni yang kita miliki sebanyak apa pun binasa. Yang halalnya akan dihisab, yang haramnya akan diazab, yang perhiasannya akan lesap, akan binasa. Itulah dia dunia. Maka gunakanlah akal kita.
menyelamatkan diri kita daripada permainan tipu daya dunia tadi yang menghalang kita daripada nak mendekatkan diri kepada Allah. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita semuanya taufik, bimbingan zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa bimbing kita, zahir dan batin kita, anak isteri kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, tak terkecuali, semuanya tak terkecuali. Khususnya ibu bapa kita, datuk nenek moyang kita ke atas, keturunan kita ke bawah sampai kiamat. Mudah-mudahan sentiasa dalam jagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ni, mak bapak yang banyak dosa, mak bapak yang banyak maksiat ni, kita ni yang ahli dunia ni, tapi dalam hati kita ada rasa sedikit je buat seronok dengan majlis ilmu, paksa diri buat olok-olok macam rajin ngaji. Mudah-mudahan Allah pandang juga, mudah-mudahan jadi asbab Allah Ta'ala pelihara keturunan kita, lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, bertakwa, berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lahirkan di kalangan kita, mereka wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, yang mana doa-doa mereka nanti jadi asbab kita terselamat di hari kiamat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat di dalam hati kalian semuanya. Yang baik-baik moga dipermudahkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang sedang diuji oleh Allah dengan pelbagai masalah, sakit, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, majikan, ekonomi dan sebagainya. Bala, musibah, mudah-mudahan Allah berikan yang pertama-tama sekali kesabaran yang tinggi, yang kuat, dan bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala membukakan jalan-jalan kelepasan bagi sekalian masalah itu dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan, kejayaan, pertolongan kepada umat Islam di Palestin, di seluruh dunia yang menzalimi umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah besok kita jumpa lagi pukul 9.30 pagi. Besok ada kuliah duha, insya-Allah. Kita jumpa lagi pagi besoklah. Jadi sekian saja, jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqina wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dzakar. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ya Allah ila ahsanil hal. Allahumma waffiqna li ta'atika wa tarkil ma'asi zahiran wa batinan wa tammim taqsirana. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Karim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Alhamdulillah. Ya Allah. Moh.
Terima kasih sama. Terima kasih. Doakan saya, doakan ahli keluarga saya, ibu bapa saya khususnya, adik-beradik saya. Abang Mat. Apa khabar? Alhamdulillah. Oh, karipap malam ni, karipap. Masya-Allah. Siap Abang Mat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada karipap malam ni, sahabat. Malam ni sahabat, kita makan karipap. Karipap malam ni. Terima kasih kawan-kawan semua yang dimuliakan. Terima kasih sudi hadir. Sudi siapa tu apa? Beef stick. Bihun stick. Daripada tanah. Masya-Allah. Roti Johan. Jemput makan sahabat Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan, terima kasih. Amin ya Rabb. Terima kasih dengan doa-doa yang baik-baik, moga dikembalikan kepada kalian. Ni saya nak makan karipap je. Tu mi saya nak bawa balik. Boleh tak? Boleh banyak lah. Saya nak makan karipap je. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar. Bismillah wa ala barakatuh. Bismillah la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai. Bismillah syifa bi jahil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Hujan bang. Sabar je lah. Hujan tak? Hujan. Air sedang baru nak menyorong ni. Tak, maksudnya dia hujan. Saya tak pergi tadi. Tengok dah hujan kat rumah tak ada lah. Malas kang. Dah siap-siap sampai sana. Letih juga. Nantilah tenang-tenang sikit kot. Tenang-tenang sikit lah nanti. Tapi kawan-kawan ada tak yang mancing dia orang? Orang saya dapat senangin 3-4 kilo seekor. Ikan dia punya jorang kena makan. Gubal. Senangin besar orang panggil gubal kan. Wah dah tu pakau darah Makan dulu lah. Karipap kau duduk sini meja, satu meja. Apa duduk jauh-jauh? Boleh duduk sini. Dekat-dekat. Yang jauh-jauh ni kawan-kawan kita ni saya wakilkan je lah makan kawan-kawan. Kawan-kawan yang jauh-jauh dalam live ni. Mana masya-Allah ada yang dari Aceh. Siapa dari Aceh? Mana kawan-kawan kita daripada mana kawan-kawan kita ni? Cuba perkenalkan diri sikit. Kawan-kawan kita nak kenal dekat kawan-kawan kita ni. Siapa yang boleh, kalau tak keberatan, boleh tolong nyatakan kalian daripada mana. Sandakan, ahlan wa sahlan. Terima kasih. Sandakan, saya tak pernah lagi mana nak makan, nak bungkus. Nak makan kuih je. Terima kasih sudi hadir. Sandakan lagi. Mami bang. Saya nak jadi macam jangan jadi macam saya. Jangan jadi macam saya, Abang Thomas. Jangan jadi macam saya lah. Saya bukan orang baik. Jadi macam orang-orang soleh sana. InsyaAllah amin. Moga Allah mudahkan Abang Thomas kita. Lagi siapa lagi daripada Sandakan lagi? Siapa lagi? Kak Nai daripada mana Tahu Sabah. Alhamdulillah ada kawan daripada Sabah. Daripada Muar, masya-Allah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Terima kasih. Lagi. Dekat dalam kelas tak boleh nak sembang macam ni. Biar kita tak jauh. Yus. Ni Yus siapa ni? Abang Yus Abang Yus. Alamak, Abang Yus payahlah nak ni Abang Yus.
Pada hari tu saya nak call tak dapat Abang Yus. Abang Yus daripada Saujana Putra. Satgi call lah insyaAllah. Nanti on the way nak balik kan saya call Abang Yus kita ni. Abang Yus Arwan kita lama dah ni. Kawan baik-baik di Shah Alam. Bahau. Okey, Bahau mana bang? Bahau Perlis Bahau mana? Negeri Sembilan. Bahau Negeri Sembilan. Okey. Abang Kak Kamariah kita Bahau, masya-Allah. Kak Na Gano. Oh, Manjung Perak ada, alhamdulillah. Lagi. Jangan malu, jangan segan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil-sambil makan. Cikgu ni balik ah? Cikgu balik ah? Oh. Banjung Perak, Ganu, Bahau, Saujana Putra, Muar, Sabah. Lagi. Mana lagi? Shah Alam, Masjid Tanah. Aceh. Jauh je Kak Na Aceh. Hulu Langat Selangor. Boleh Kak. Tafadhal. Doakan kami. Okeylah, saya nak makan karipap. Kuantan ni. Ingin karipap sedap ni, lambat kan tinggal piring je. Okey. InsyaAllah, terima kasih sahabat semua. Saya Silver. Abang daripada Silver. Silver mana man? Silver. Oh, Slim River Abang Jas. Pandai lah. Perak abang ni. Semua punya tema. Slim River rupanya. Karipap. Kasih suka karipap. Saya ingat tuan tuan je lupa. Masya-Allah. Okeylah. Bukan Slim, Silver Perak. Oh, Silver, masya-Allah. Abang Jah ni. Silver. Bertuah punya Abang Jas. Ini rotan Abang Jah ni Okeylah. Terima kasih lah. Okay, lain kali kalau orang tanya nak pergi mana, pergi Silver. Mana ni nak pergi Perak? Silver. La haula wala quwata illa billah. Silver. Ingatkan Slim River. Silver. Perak. Silver kan Perak. Mentang saya tak pandai cakap orang putih Abang Jas ni. Masya-Allah, bakal jenazah doakan kita semua insya-Allah. Wah, daripada bintang suria pula. Jauh pula dah daripada bintang. Masya-Allah. Bismillah. Ahlan. Put makan. Malam ni jamuan makan karipap. Itali, Milo. Ni ada daripada Itali pun ada. Buat tolak tu. Terima kasih. Sri Mutiara. Okey sahabat standby besok insya-Allah. Besok kuliah duha. Bukit Beruang Melaka, siapa yang dekat-dekat boleh datang rumah ngaji Bukit Beruang Melaka. Sedaplah keripap free. Tak apa dipermudahkan nanti insya-Allah. Memilih air liur. Okeylah, saya tak nak tunjuklah nanti ramai yang terliur. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.